forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kam Amir terhadap isu apa. MP Bukit Gantang dakwa 78 lagi akan sokong PM. Sebetulnya saya baca detail sikit kat macam ni ni. Ahli Parlimen Bukit Gantang Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Faizal mendakwa 7 hingga 8 lagi ahli Parlimen Pembangkang akan menyatakan sokongan mereka terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Okey tuan-tuan, mari kita dengar respon dulu Datuk Kam Amir. Di akhir ni kita komen macam biasa. Ini yang heboh satu Melaya juga pagi tadi saya. Ini politik kita ni tak genti-genti saya. Kali ini saya bila ahli Parlimen Bukit Gantang Datuk Seri Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Faizal, beliau dalam satu sidang medianya mendedahkan bahawa katanya ada 7 atau 8 orang lagi saudara ahli Parlimen daripada Parti Perikatan Nasional yang akan memberi sokongan kepada kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya mengatakan ingatkan 5. Sekarang ni ada 152. Kalau datang 8, mana 160. Memanglah jangkaan saya sampailah penghujung akhir kepimpinan Anwar Ibrahim, besar kemungkinan sokongan yang bakal diterima oleh kerajaan Madani adalah sekitar 168. Itu telahan saya saja, saya bukan dapat fakta-fakta yang nyata. Tetapi apabila Datuk Seri Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abdul Faizal, dia mengatakan lebih kurang 7 atau 8 orang. Dan orang pun bertanya, kenapa you melompat ataupun memberi sokongan bagi Anwar Ibrahim? Dia kata dia menzahirkan kekecewaan lah. Sebab setahun lamanya sejak pembentukan kerajaan, sejak pilihan raya umum diadakan, jadi keberadaannya dalam Perikatan Nasional dilihat tidak mendatangkan banyak faedah untuk kepentingan rakyat yang diwakilinya, iaitu daripada rakyat kawasan sekitar Bukit Gantang. Pembangunan seolah terhenti. Jadi dalam keadaan begitu, di kalangan ahli Parlimen Perikatan Nasional pun katanya sudah ada sungutan dan rungutan, seolah-olah presiden atau pengurusi Perikatan Nasional macam buat tak tahu je tentang untung nasib ahli Parlimen. Yalah saudara, sebelum pilihan raya dulu janjinya bulan dalam bintang. Jangan risau, kalau kita menang kita buat itu buat ini, tapi bila dah menang macam mana? Sama ada jadi kerajaan ataupun tidak, mereka harus menunaikan janjinya. Kalau nak kata ada pembangunan macam mana yang boleh dilakukan? Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan kalau bukan dia tidak mahu melakukan pembangunan untuk setiap kawasan, dia akan datang ataupun bantuan akan hadir. Tetapi kali ini tidaklah peruntukan-peruntukan daripada kerajaan, persekutuan, daripada Jabatan Perdana Menteri atau PMO. Dia tak akan terus macam dululah. Yang menjadi masalah saudara, kebanyakan mereka minta supaya peruntukan itu terus masuk ke dalam peruntukan wakil rakyat. Artinya dalam kata lain, mereka yang mengawal setiap projek yang akan dibangunkan di kawasan tersebut. Contoh, peruntukan untuk ahli Parlimen, kawasan Bukit Gantang lah misalnya. Misal saudara. Jadi peruntukan itu apa yang mereka mahu adalah masuk dalam peruntukan wakil rakyat, dan yang akan menentukan wakil rakyat. Ahli Parlimen, kalau 5 juta, 5 juta lah, 10 juta, 10 juta lah. Yang ini yang mau dipantau oleh Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana mereka adalah pembangkang. Mana mungkin beliau selaku presiden, pengurusi Pakatan Perpaduan mampu untuk mengawal perkembangan ataupun kegiatan wakil-wakil rakyat daripada parti pembangkang. Itu cerita je. Contoh, saya katakan contoh. Mana mungkin Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh memantau kalaulah peruntukan itu diberi pada ahli Parlimen Paguh. Mana boleh nak pantau sebab dia pembangkang. Tetapi pembangunan untuk Paguh dilaksana, cuma dilakukan melalui jabatan-jabatan kerajaan. Tidak lagi wakil rakyat. Kalau dia itu wakil rakyat daripada kerajaan perpaduan, tak apalah, jalankanlah sebab boleh dipantau. Boleh ditegur. Kalau pembangkang ni tegur sikit kata zalim, macam-macam lah kadang saya. Sebab itu, Datuk Seri Syed Hussein dia mengatakan bahawa beliau bersedialah untuk menghadapi apa sajalah
nak ambil tindakan disiplin ke apa ke, dia tak ada masalah. Dia kata dia akan terus mengukuhkan sokongannya kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu keadaannya. Jadi retinya bukan dia seorang saja. Dia kata ada lagi 7 dan 8 orang. Tunggulah. Saya rasa mungkin awal tahun nanti. Dan saya dipahamkan saya ini bukanlah pasti sangat saya, tapi kabar-kabar angin macam-macam orang bercakap. Saya dipahamkan bahawa akan hadir lebih kurang 5 orang sudah pasti. Ahli-ahli parlimen daripada parti PPM yang akan menyertai ataupun membuat sokongan pada kerajaan perpaduan. Kabarnya siapa mereka? Tunggu, tak boleh saya, jangan kita mengatasi mereka. Biarlah mereka yang buat pengumuman nanti. Sabar, jangan risau. Dan saya melihat bahawa kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim semakin kukuh, saya. Semakin kukuh. Bagaimanapun, saya senyum juga saya bila mendengar kenyataan daripada Ketua Penerangan Parti Bersatu, iaitu Datuk Razali Idris. Dia bagaimana menafikan, katanya. Dia menafikan ada lagi ahli parlimen daripada parti itu yang akan mengikut jejak 5 ahli parlimen yang menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi katanya dia menyifatkan setengah pihak yang cuba mengaitkan perkara itu hanya mewujudkan suasana tidak selesa. Tapi dia yakin, dia penuh yakin tiada lagi khianat terhadap Bersatu seperti berlaku oleh 5 ahli parlimen sebelum ini. Dia kalau tinggal, bukan mereka. Sebenarnya ahli-ahli parlimen tersebut tidak khianat. Cuma dia menyatakan sokongan saja. Mereka tidak meninggalkan PBM. Jadi kenapa digelar mereka sebagai pengkhianat? Saya, sebab itu katanya, dia tak maulah mengaitkan apa yang dinyatakan oleh ahli parlimen daripada Bukit Gantang. Tapi sewaktu menyengulas pendedahan Datuk Seri Syed Hussein, dia mendakwa berapa lagi ahli parlimen daripada Parti Perikatan bakal menyatakan sokongan mereka kepada Anwar Ibrahim. Itu dia kata kalau 7-8 orang tak mungkin, katanya. Sebab mereka sekarang ini semua ahli parlimen daripada Perikatan Nasional masih kukuh. Cuma saya heranlah sebab dia cuma senator, dia bukan ahli parlimen. Apakah walaupun sebagai ketua penerangan, apakah dia ada bertemu dengan ahli parlimen daripada Parti Perikatan Nasional? Dan kena ingat saya 4 orang ahli parlimen selain daripada Syed Hussein yang telah pun menyatakan menzahirkan sokongan, iaitu Saudara Zahari Kecil, ahli parlimen Jeli. Kemudian Saudara Muhammad Azizi Abu Naim, ahli parlimen Gua Musang. Itu Datuk Iskandar Zulkarnain, ahli parlimen Kuala Kangsar, dan Datuk Dr. Syuhali Abdul Rahman dah buat. Termasuk Syed Hussein ada 5 orang. Jadi kalau datang 7 atau 8 orang lagi menjadikan 12. Agak jangan main-main. 1 pergi 12 marilah. Eddie Tahir, dia kata Faizal Abdul tu jauh pandang ke timur, sokong je pun. Ratapan kasih kerajaan kukuh, harga barang kukuh. Kita mengharapkan saudara dengan kukuhnya bila pelantikan besok adalah Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Ewan Pengguna, kita mengharapkan bahawa pasukan itu akan melaksanakan tugas sebaik mungkin untuk mengawal harga barang. Lama juga saudara kita tak ada menterinya. Bagaimanapun kita ucapkan syabaslah kepada pemangkunya, Datuk Ramzat, dan juga timbalan menterinya, iaitu Puan Fuziah yang melaksanakan tugas dengan baik. Cuma dia tidak punya dikri lah. Tapi bagaimanapun, saya melihat bahawa nampak gayanya harga barangan tempatan dibantu oleh Datuk Seri Abang Mat Sabu. Adalah perubahan. Jangan tutup kata barang naik dan sebagainya. Sedangkan masih lagi dalam keadaan yang nak selesa, tidaklah. Secara Maimunah Ma'arif dia kata terbaiklah kerajaan perpaduan dan terbaik PMX. Saudara Azminuddin untuk memberi sokongan kepada PMX bukan kehendak peribadi ahli parlimen saja, ia mesti ada keinginan dan persetujuan. Itu pandangan Saudara Azminuddin daripada Bagan Datuk. Saudara Kak Jaka Linglung pula dia kata bagi kita ahli pemimpin pangkang nanti duit ke lain hari pun dah dengar macam-macam. Jadi tunggu duit kerajaan nak tengok orang mati. Syah Kenduri tak boleh lah begitu. Saudara Kamariah no dia kata 1 pergi 12 mari. Nampak? Saya lihat bahawa Puan Kamariah Haji Nur dia nampaknya dia sudah memahami bahawa daripada 5 campur 7. Beliau yakin bahawa apa yang dinyatakan oleh Datuk Seri Syed Hussein tadi
daripada antara 7 ke 8 orang, tapi dia yakin pada 7 orang. Kalau 7 orang campur 5, 12. Sebab itu dia katakan bahawa 1 pergi, 12 mari. Itu keadaan. Saudara, ramai teman-teman bertanya dengan saya. Banyak bertanya dengan saya. Sebab saya ni rapatlah hubungan dengan Presiden UMNO. Mereka bertanya dengan saya, kenapakah Datuk Seri Zahid Hamidi diserang sebegitu hebat? Saudara, memang serangannya orang kata bukan kaling-kaling lah. Kalau orang macam kita ni tak mampu boleh ditumbang, saudara. Sebenarnya saudara, bagi saya jawapan kepada persoalan itu adalah kerana seandainya Datuk Seri Zahid Hamidi boleh ditumbangkan, orang lain mengganti jawatan sebagai Presiden, maka dengan Presiden UMNO yang baru itu dia boleh membawa sokongan ahli parlimen, menarik sokongan daripada kerajaan PMX. Sebab itu, ramai yang merasakan, bagi kumpulan Perikatan Nasional, mereka mengatakan keberadaan Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO menggagalkan Perikatan Nasional untuk kembali berkuasa di Anjung Seri Perdana. Sebab itu, mereka berdendam. Dan para pengikutnya tak habis-habislah menyerang sehabis mungkin. Apa saja diserang, tak ada pun diadakan. Kalau sakit dikatakan sakit tenat, kalau ya sikit saja terus tak henti. Sampai bagaimanapun saya melihat dalam keadaan sekarang ni beberapa cyber trooper daripada Parti Keadilan mereka menyedari. Sebab itu mereka juga mempertahankan Datuk Seri Zahid Hamidi. Kerana seandainya berlaku sesuatu pada Datuk Zahid, maka kestabilan PMX yang memuat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga pasti dalam keadaan yang tidak menentu. Sebab itu mereka melihat bahawa keberadaan Datuk Seri Zahid Hamidi di anjung kuasa di tingkat 38 Menara UMNO itu penting. Dan mereka yang mahu menjatuhkan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka melihat mesti dijatuhkan Datuk Zahid terlebih dahulu. Itu saja saya. Sebab itu macam-macam serangan. Kalau Datuk Seri Zahid tak jadi Presiden UMNO, tak adalah serangan. Tapi kerana di samping itu sekarang ni, menjelang tahun 2024 saya, maka akan terbuka satu demi satu file yang akan dikongsi oleh Yang Berhormat Perdana Menteri bersama dengan warga rakyat kita. Banyak orang lupa bahawa ada beberapa file yang tersimpan di Khazanah Negara ataupun di Kementerian Kewangan. Ada file-file itu berupa dengan kelulusan yang diluluskan oleh kerajaan, itu boleh dianggap sebagai tertakluk di bawah Akta Rahsia Rasmi, OSA. Kalaulah hanya seorang Menteri Kewangan saja, dia pun tak boleh mendedahkan. Orang yang boleh untuk diklasifikasikan atau meletakkan file-file itu tidak lagi sebagai file yang diletak di bawah OSA adalah Perdana Menteri. Sebab itu mereka berusaha untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan untuk kunci segala-galanya ada pada Datuk Zahid Hamidi. Sebab itu beliau diserang habis-habisan. Kerana Datuk Seri Anwar Ibrahim dia dah bagi tahu bahawa dia tidak akan toleransi, dia tak akan bertolak ansur dengan mereka yang menyakau duit rakyat. Jadi tindakan-tindakan ini akan diambil. Jadi mereka beranggapan kalau Datuk Seri Zahid Hamidi dapat dijatuhkan, maka sokongan UMNO kononnya saya akan berkurangan pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, maka mereka yang terjebak dalam kegiatan rasuah dan sebagainya secara yang melampau, yang menanti waktu untuk didedahkan, maka kalau mereka berada dalam kerajaan, maka boleh ditutup. Bagi saya itu tidak mungkin terjadi. Dan Datuk Zahid Hamidi, dia itu hari saya jumpa dengan dia kata dia tidak akan berundur. Buat walau macam mana pun dia akan bersama-sama dengan kerajaan perpaduan, kerana yang penting adalah rakyat. Cara Jaka Linglung, Edi Tahir, Tin Milo, Dr. Zionis. Jadi saudara Ian Skoirok ni kata, marilah kita tunjukkan setiakawan kita pada kerajaan PMX. Saudara berusahalah kita saudara. Saudara Farid Fazil dia kata Dr. Zahid ambil tanggungjawab ketika UMNO tengah ditekan oleh Bersatu dulu. Dan beliau kekal. Ini memang sedap. Waktu mereka berkuasa, UMNO ditekan habis-habisan. Apabila mereka berada di anjung kuasa Seri Perdana secara
untung nasib UMNO ni Tuhan saja yang tahu. Di situlah dilihat pengajaran paling pahit yang dialami oleh Datuk Zahid Hamidi apabila beliau bersetuju pada peringkat awal. Apabila berlaku langkah Sheraton, secara UMNO diperkotak-katikkan. Janji-janji pada UMNO dimungkiri. Malahan waktu itu, bila mereka berkuasa, UMNO dilihat sebagai parti picisan saja. Sedangkan waktu itu kita sudah ada 79 kursi parlimen. UMNO Barisan Nasional ada 79 kursi, tapi dipandang enteng oleh pimpinan daripada Bersatu dan Perikatan Nasional. Dan ini memberi kesedaran pada Yang Berhormat Datuk Zahid Hamidi. Dia kata tak apalah kalau itu keadaannya. Sebab itulah dia mengambil keputusan untuk menarik sokongan. Dan sebagaimana kenyataannya, dia kata kita ingatkan, kita dah tarik sokongan, kita lantik orang kita sendiri yang menerajui kerajaan. Tapi rupanya sebab ada perjanjian sulit yang tidak kita ketahui. Itulah membuatkan UMNO ditekan begitu hebat. Dan untuk mengizinkan mereka kembali berada di anjung sri kuasa di Perintah Pidana, tidak mungkin. Sebab UMNO mesti diselamatkan. Sebab itu orang akan habis-habisan cari jalan macam mana pun, banyak Datuk Zahid. Cuma akhir-akhir ini nampak agaknya ada berkurangan. Sebab pembohongan itu lama-lama akan hilang. Betul, menurut kata bijak pandai daripada Amerika atau daripada England, di negara-negara sosialis, mereka mengatakan sesuatu pembohongan itu kalau dicerita, akhirnya orang akan percaya. Tetapi kita berpegang pada falsafah kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Setiap kali kita membela kebenaran itu, maka setiap kali itulah kita akan dilihat salah. Sebab itu saya berusaha untuk membantu beliau. Jadi Okay, tuan-tuan, saya baca detail sedikit lagi. Mendedahkan perkara itu, Syed Abu Hussein Hafiz berkata dia juga akan ini juga akan dibuat dalam terdekat ini. Bagaimanapun dia tidak mendedahkan sama ada ahli Parlimen terbabi adalah dari Bersatu atau PAS yang menerajui Perikatan Nasional PN ketika ini. Sebaiknya dia sendiri yang berpaling tarikh dari Bersatu baru-baru ini hanya meminta untuk menunggu pengumuman daripada individu terlibat. Sekarang ada 7 hingga 8 orang tunggu masa akan ada pengumuman dalam masa terdekat dari beberapa negeri kerana semua mereka dari kawasan Melayu, katanya. Syed Abu Hussein Hafiz adalah wakil rakyat pembangkang terbaru dan kelima-lima wakil rakyat Bersatu itu menjaga sokongan mereka kepada kepimpinan Perdana Menteri. Okey tuan-tuan, itulah Haji Adi Sunut cakap dia cukup jumlah. Dah jumlah dah berkurang 5. Tak tahulah lepas ni akan tambah apa lagi yang berkurang jumlah dia tu. Okey, mari terus menyokong kerjaan Puan dan Puan Ibrahim. Assalamualaikum.